SKPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K, di mana pada program ini kita nak menyaksikan bersama-sama kemenjadian guru-guru, sama ada mereka ini guru-guru di bilik darjah maupun yang menjadi para pensyarah atau mereka yang bertugas di bahagian pentadbiran. Sebuah lagi episod di mana kita akan membincangkan topik yang sangat-sangat menarik, iaitu SKPM kualiti di sekolah, dan tetamu yang akan membincangkan topik ini bersama-sama dengan saya bukanlah calang-calang orang. Berbesar hati kami di Bina Upaya Guru ingin menjemput Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Husin yang merupakan Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang. Ya. Tuan Haji Syafruddin, yang mesra kita sapa sebagai Cikgu Din, ya? Ya, baik Cikgu Din. Hari ini sebuah lagi topik yang kita akan berbicara bersama-sama. Tetapi sebelum itu mesti ramai yang tertanya-tanya apa itu SKPM atau nama penuhnya Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Untuk kita mulakan episod kita, boleh Cikgu Din kongsikan tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun SKPM. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Disa. Pertamanya seperti mana yang kita tahu, kita mengharapkan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia mempunyai satu standard. Satu keadaan yang di mana mereka mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Tetapi seperti mana yang kita tahu, semua sekolah di Malaysia tidak mempunyai elemen-elemen yang sama. Mereka mempunyai ada perbezaan-perbezaan disebabkan oleh jenis sekolah itu. Tetapi pada tahun 2001, Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan standard tinggi kualiti pendidikan pada masa itu, tahun 2001. Dengan harapan kita ada satu sistem penilaian kendiri sekolah yang menentukan standard yang ada pada setiap sekolah. Dan bermula daripada di situ berlaku perubahan-perubahan, penambah-penambahkan disebabkan oleh tuntutan-tuntutan kepada pendidikan di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Dan SKPM berlakulah perubahan-perubahan daripada STKP tadi kepada SKPM sekolah edisi pada tahun 2003. Lepas itu berlaku lagi perubahan-perubahan disebabkan oleh tuntutan penambahbaikan, maka berlaku perubahan pada SKPM 2010. Dan pada tahun 2017 kita di Kementerian Pendidikan kita memperkenalkan SKPM G2, di mana di situ konsepnya ialah kita melihat kepada bagaimana instrumen itu lebih kepada bagaimana sekolah itu mengaudit diri mereka sendiri. Tetapi selepas pada kita mendapat respon daripada sekolah berdasar kepada program-program yang kita buat, kita dapati SKPM G2 juga masih lagi perlu dibuat perubahan. Dan kita telah membuat bengkel bersama dengan rakan-rakan strategik. Dan dalam bengkel itu diputuskan kita mesti bergerak ke satu lagi WC yang baru, iaitu SKPM di SK Kualiti at Sekolah. Okey, jadi berdasarkan kepada itu kita telah membuat perbincangan dengan 3,400 buah sekolah dan 144 PPD. Dan kita mengharapkan SKPM Kualiti at Sekolah ini merupakan versi yang terakhir yang menempati tuntutan-tuntutan perubahan-perubahan kedinamikan dunia pendidikan sekarang ini. Sebagai contoh, kalau katakan masa tahun 2020, 2021 pada Malaysia ataupun dunia dilanda dengan pandemik COVID-19, pandemik 2019. Jadi ada elemen-elemen yang perlu kita sesuaikan dengan sistem penilaian kita itu. Jadi dengan itu kita rasa perlu kita membuat perubahan itu. Baik, terdapat 5 standard yang ditekankan di dalam SKPM at Sekolah, kualiti at Sekolah ini, tetapi apakah peringkat-peringkat yang perlu dihadapi ataupun dilalui oleh sekolah-sekolah ini di dalam instrumen penilaian yang kita bincangkan sekarang? Okey, Nisa, kalau kita lihat guru-guru kita ataupun sekolah kita, mereka sudah terbiasa dengan SKPM ni kerana kita telah mulakan daripada tahun 2001. Tapi dalam SKAS ini atau Standard Quality at Sekolah ini, kita membuat penambahbaikan sedikit
sikit. Kita memberi masa kepada sekolah untuk mengisi selama 2 bulan. Dan mereka akan menggunakan buat kali pertama instrumen secara online dengan menggunakan sistem bersepadu yang dibina oleh Kementerian Pendidikan, iaitu yang kita panggil sebagai MOIS, sistem bersepadu Kementerian Pendidikan. Dan ini kita mendapat sokongan daripada bahagian pembangunan, bahagian pengurusan maklumat Kementerian Pendidikan. Jadi kita sangat berterima kasihlah kepada bahagian ini kerana bersama kita. Maka kita tidak akan menggunakan lagi portal NKRA. Dan melalui MOIS ini kita ada maksudnya semua sistem pengurusan yang ada di Kementerian Pendidikan telah disatukan buat kali pertama, insya-Allah. Kerana kita kadang-kadang kita mendengar rungutan-rungutan daripada sekolah, daripada guru-guru yang kita terlalu banyak sistem-sistem yang berpisah. Jadi insya-Allah kementerian akan ada satu sistem yang bersepadu ini. Dan sekolah akan mengisi melalui sistem pengurusan identiti yang kita panggil IDME. Mereka akan mengisi dalam masa 2 bulan. Mereka akan mengisi semua kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah. Selepas 2 bulan, maka 1 bulan kita akan pergi pada PPD untuk mengesahkan kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah itu. Dan akhirnya barulah akan melibatkan Jemaah Nazir untuk kita sekolah menentukan di mana tahap mereka, Nisa. Sama adakah mereka ini cemerlang, baik, ataupun sederhana, ataupun perlu mengambil tindakan segera. Ya, menyebut mengenai sistem yang berpusat, pastinya ianya akan lebih memudahkan lagi urusan pihak sekolah-sekolah untuk menghantar apakah penilaian dan juga pencapaian mereka setakat ini. Baiklah, kita akan sambung perbualan kita selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Din. Hari ini kita membincangkan mengenai SKPM Quality at Sekolah, di mana sebentar tadi kita dah tahu apakah dia SKPM, bagaimana ia berfungsi dan juga bagaimana instrumen penilaian ini digunakan di sekolah-sekolah. Jadi sebenarnya kita nak tahu berkaitan dengan versi terbaru SKPM Quality at Sekolah ni, apa yang dimaksudkan dengan strategi baru bagi SKPM versi yang terkini. Okey, Nisa. Cikgu tambah sikit tadi. Tadi cikgu kata kita bagi peluang kepada sekolah untuk mengisi dalam sistem bersepadu yang Kementerian Pendidikan buat selama 2 bulan. Di mana mereka akan mengisi semua kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah mereka. Dan pada masa sebulan, PPD akan mengesahkan apa yang ada kepada sekolah itu, pencapaian dan sebagainya. Lepas itu, sekolah akan membuat penilaian kendiri dan mereka akan meletakkan tahap-tahap tersebut. Mereka akan meletakkan tahap-tahap yang mereka rasa sekolah mereka berada di mana. Okey, itu yang paling penting sekali, sama ada sekolah itu berada di peringkat cemerlang, di peringkat baik, sederhana, ataupun sama ada perlu tindakan segera. Okey, jadi apabila mereka meletakkan tahap-tahap itu, maka di sini mempunyai satu peluang kepada sekolah tersebut untuk melihat sebenarnya di mana kekuatan dan juga kelemahan mereka. Itu strateginya. Mana mereka menggunakan data-data yang ada, info-info yang mereka meletakkan sendiri berdasarkan campur dengan kemejadian pada standard 5, iaitu kemejadian murid, kemejadian sekolah dan juga kemejadian guru. Jadi berdasarkan kepada situ, maka mereka akan tahu di mana skor mereka. Tetapi kita berbeza sikit pada menggunakan standard quality at sekolah ini, kerana kita tidak lagi membandingkan antara sekolah dengan sekolah. Kalau dulu kita sebenarnya kita ada skor yang kita boleh bandingkan sekolah itu berada di tahap mana dan sebagainya. Berbanding dengan sekolah yang lain. Jadi kita tak nak wujudkan keadaan yang sekolah stres, sekolah tension. Jadi kita hanya melihat dalam sudut mereka. Jadi ada 3 perkara yang besar di situ. Yang pertama, berdasarkan kepada apa yang mereka menilai mereka itu, maka itu merupakan satu data yang sangat penting
penting kepada Kementerian Pendidikan. Data itu juga boleh digunakan oleh Kementerian Pendidikan untuk melakukan latihan-latihan kepada kepimpinan sekolah, kepada guru-guru, dan yang paling tiga sekali ialah data-data yang kita peroleh itu boleh digunakan oleh PPD yang lebih dekat dengan mereka. Jadi secara tidak langsung kita telah memperkasakan peranan PPD, kerana sebenarnya kita di peringkat kementerian ataupun di GPN agak jauh dengan sekolah, Nisa. Jadi mereka boleh melakukan perkara ini dan mereka boleh bantu Jemaah Nazir untuk membantu membuat coaching, membuat mungkin kursus latihan, bengkel dan sebagainya untuk meningkatkan. Jadi apabila begitu strategi-strategi ini yang kita gunakan ini, maka sudah tentulah strategi ini akan meningkatkan kualiti pengurusan dan juga kepimpinan di sekolah tersebut. Dan apabila kualiti meningkat, maka sudah tentu akhirnya kita mengharapkan sekolah itu bergerak seperti mana yang kita kendaki dalam menuju falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi kalau kita lihat dalam model ini, kita ada 3 perkara yang besar. Yang pertama ialah kekuatan kami, seperti mana yang cikgu terangkan. Jadi dalam kekuatan kami ini ada 9 elemen yang utama. Di situ ialah guru, lepas tu bagaimana kualiti PDP mereka, dan juga perkara-perkara seterusnya lah. Dan dalam pengurusan kami itu kita masih lagi mengekalkan standard-standard lain, tetapi kita tambahkan unsur yang cikgu kata, unsur yang kelima tadi. Dan pada masa yang sama standard kualiti prasekolah itu, prasekolah kebangsaan itu kita masukkan bersama dengan SKAS ini supaya tidak ada sekolah yang tertinggal. Itu strategi kita, dan kita mengharapkan kita dibenarkan oleh sekolah dengan menjemput kita jika mereka bersedia. Tetapi akta kita membenarkan, akta pendidikan kita membenarkan kita untuk masuk ke sekolah pada bila-bila masa. Walaupun dia tidak bersedia, maka kalau katakan Jemaah Nazir rasa ataupun kepimpinan sekolah yang berhormat menteri rasa kita perlu masuk ke sekolah disebabkan oleh sebab-sebab tertentu, maka kita tetap akan masuk walaupun mereka tidak bersedia. Baik, sebentar tadi Cikgu Dian disebutkan mengenai tidak lagi wujudnya perbandingan antara sekolah A contohnya dan sekolah B. Jadi macam mana kita nak pastikan ianya betul-betul berfungsi untuk memperkasakan institusi pendidikan di Malaysia? Okey, jadi macam cikgu kata, insya-Allah kita sedang membuat roadshow lah. Kita sedang membuat satu keadaan di mana kita akan turun ke bawah untuk bertemu dengan pengetua dan guru besar, dan pada masa yang sama sekarang ni dengan model MOIS tadi, kita Jemaah Nazir lah orang yang pertama menggunakan, sedangkan sebenarnya MOIS ini menjadi tanda soal di kalangan guru-guru yang baru mendengarnya. Jadi apabila kita membuat ini, dan kita juga merupakan orang yang pertama yang dibenarkan untuk menggunakan sistem pengurusan identiti, di mana sekolah guru-guru akan masukkan maklumat-maklumat dia dalam sistem secara online ini. Selepas itu insya-Allah GPN dan PPD dan juga bahagian pengurusan sekolah harian akan bersama-sama kita untuk membuat gerakan untuk memberi kefahaman bagaimana mereka menggunakan sistem ini. Apabila kita ada sistem secara online ini, sebenarnya ia memudahkan. Kalau dulu kita terikat dengan dokumentasi yang begitu tebal, tapi dengan sistem secara online ini, maka mereka lebih mudah pihak sekolah untuk membuat judgement, membuat penilaian secara kendiri kepada sekolah mereka. Betul tu. Baiklah, sebelum kita nak tahu dengan lebih lanjut apakah strategi SKPM Kualiti at Sekolah, kita akan berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Kembali menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM, masih lagi membincangkan tajuk SKPM Kualiti at Sekolah bersama saya Nisa K dan Cikgu Din. Cikgu, setiap garis panduan yang ditetapkan ataupun yang dirangka pastinya mempunyai sasaran. Apakah strategi-strategi yang boleh digunakan untuk memastikan ianya mencapai apa yang perlu dicapai? Jadi bagaimana dengan strategi SKPM Kualiti at Sekolah ni dalam merealisasikan hasrat untuk memperkasakan institusi pendidikan di Malaysia?
Malaysia. Okey Nisa, macam cikgu kata tadi, kita sebenarnya di sekolah ni kita ada berbagai jenis sekolah. Betul. Sekolah asrama penuh, sekolah agama, macam Nisa kata tadi, vocational dan sebagainya. Tetapi kita masih lagi memberi peluang kepada kepimpinan sekolah menentukan kejayaan sekolah mereka sendiri. Baik. Jadi dengan SKPM Standard Quality at sekolah ini, kita mengharapkan mereka membuat perancangan berdasar kepada sumber, berdasar kepada peruntukan yang mereka perolehi. Maka mereka menentukan sendiri hala tuju sekolah mereka. Itu maksudnya. Jadi dengan pertama mereka akan dapat buat perancangan berdasar kepada kemampuan masing-masing, berdasar kepada lokaliti masing-masing. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan sekolah secara jujur untuk menilai mereka sendiri. Bukan kita memerlukan orang luar untuk pihak ketiga untuk menilai. Jadi mereka tahu di mana kekuatan dan juga kelemahan mereka. Jadi dengan membuat penilaian ke diri ini, mereka akan secara tidak langsung boleh membuat penambahbaikan. Apabila mereka menilai kemampuan mereka, maka adakah mereka perlu buat penambahbaikan kepada apa yang perancangan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mengharapkan mereka dapat meningkatkan accountability dan credibility sekolah dalam membuatkan penilaian ke diri. Kerana kita mengharapkan sekolah lebih yakin dengan apabila mereka menilai tentang kemampuan mereka. Jadi accountability ini secara tidak langsung kita mengajar kepimpinan sekolah, warga sekolah supaya lebih berintegriti dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah kita nak jadikan sebenarnya SKPM ini, Standard Quality at sekolah ini, sebagai satu dokumen yang sempunya, yang digunakan oleh semua bahagian, digunakan oleh semua negeri, semua daerah, dan sudah tentulah sekolah, sebagai satu dokumen rasmi dan juga sebagai satu dokumen yang digunakan untuk memastikan pengurusan peringkat sekolah itu digunakan sebaik mungkin. Itu yang paling penting. Bercakap mengenai garis panduan, pastinya ianya sudah dilaksanakan untuk satu tempoh masa tertentu. Jadi kita nak tahu apakah status semasa pelaksanaan SKPM Quality at sekolah ni, cikgu. Okey, Nisa, kita sekarang ni kita telah mendapat kelulusan daripada mesyuarat profesional, dan cikgu juga telah bentang dalam mesyuarat pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan. Dan sekarang ni sebenarnya dalam peringkat simulasi, dalam peringkat kita berhadapan dengan kepimpinan sekolah, dengan PPD, dengan GPN, supaya kita dapat maklum balas. Adakah kita masih lagi perlu untuk membuat penambahbaikan, dan kita telah cuba kepada sekolah sebanyak 2,494 buah sekolah untuk menggunakan sekolah ini sebagai projek RITIS. Tetapi kita masih lagi mendapat feedback. Ada lagi elemen-elemen yang kita dapati kita perlu buat penambahbaikan, walaupun tidak major, tetapi ada elemen-elemen yang insya-Allah kita akan tambah untuk kita jadikan standard quality ini merupakan standard quality yang final. Kecuali sistem pendidikan dunia berubah, maka kita tak boleh kata ia akan jadi kekal sampai bila-bila. Kerana dalam sistem pendidikan kita bergantung kepada apa yang berlaku di dunia. Jadi apabila mereka berubah, maka kita pun kena berubah. Akan ada perubahan juga. Ada perubahan juga. Tidak boleh tidak, kita akan berubah. Pasal itulah cikgu minta supaya mereka kepimpinan sekolah, rakyat Malaysia dia faham mengapa kita melakukan perubahan-perubahan yang begitu banyak kepada kanungan, kepada sistem kita. Kerana kita sebenarnya nak menyediakan murid-murid kita bukan untuk lokaliti saja, bukan untuk lokal saja, bukan tempatan saja. Kita nak menyediakan murid-murid kita sebagai global player. Kita nak menyediakan murid-murid kita untuk bertanding, bersaing dengan pasaran antarabangsa. Lagipun mereka ini adalah generasi yang akan mencorak masa depan negara kita. Orang kata apa, generasi akan datang ni kita kena sediakan mereka dari sekarang. Sebenarnya saya sangat-sangat tertarik dengan konsep SKPM ini, di mana sekolah-sekolah perlu menjalankan penilaian kendiri. Sebenarnya kenapa kita perlu berikan kepercayaan kepada mereka untuk melakukan penilaian terhadap institusi mereka sendiri? Okey, kerana Nisa, kalau kita lihat mereka memang dibenarkan. Mereka memang dibenarkan untuk menentukan acuan mereka sendiri.
Yang kita sediakan hanyalah satu, visi, misi Kementerian Pendidikan. Lepas tu kita menyediakan SKPM sebagai panduan pengurusan. Yang lain itu mereka akan mencorakkan. Kerana murid yang berada di Terengganu sebagai contoh, cikgu orang Terengganu dengan murid yang berada di Seremban, ada di Negeri Sembilan, tak sama. Mereka terdedah dengan persekitaran yang berbeza. Maka kepimpinan sekolah itu tahu apa yang mereka nak rancang kepada sekolah mereka. Okey, di Malaysia ini Nisa, perancangan sangat bagus. Betul. Pelaksanaan kita boleh katakan kurang sikit. Kadang-kadang apa yang mereka rancang mereka tak laksanakan. Okey, yang ketiga ialah masalah dari segi pemantauan. Mereka dilaksana, mereka tak pantau. Lepas tu yang keempat, kurang penilaian. Setiap program ni kena ada penilaian. Tak boleh tak buat penilaian. Kerana daripada penilaian itulah kita akan tahu sama ada kita perlu tak buat penambahbaikan. Jadi kalau kita buat penambahbaikan, barulah kita akan ada pendokumentasian. Jadi Nisa tanya cikgu tadi, jadi dokumentasi itu bukan untuk mereka. Mereka semasa boleh digunakan, tetapi untuk masa depan. Jadi mereka siapa saja yang berlaku pertukaran kepimpinan sekolah dan sebagainya telah ada bukti dokumentasi di situ. Maknanya jadi dia sangat penting. Usaha itu akan berterusan. Walaupun pihak mungkin pentadbirannya bertukar dan sebagainya. Memandangkan banyak dah kita membicarakan mengenai SKPM Kualiti at Sekolah ni, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung episod Cikgu Din. Baiklah, saya nak minta Cikgu Din kongsikan secara ringkas harapan Cikgu Din terhadap garis panduan SKPM Kualiti at Sekolah yang kita bincangkan ini. Okey, Cikgu apabila Cikgu menjadi nazir Cikgu dah hampir 2 tahun jadi ketua nazir sekolah. Cikgu sebenarnya dalam proses dan cikgu mendapat sambutan yang alhamdulillah. Cikgu sedang dalam proses untuk menukar pemikiran. Bukan saja pemikiran nazir sekolah cikgu, tetapi juga pemikiran mereka yang terlibat dengan stakeholder. Stakeholder Kementerian Pendidikan ni banyak. Semua orang nak ada engagement dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kita nak lihat, kita nak tukar persepsi mereka yang sebenarnya ini merupakan satu perkara yang mereka perlu buat. Kalau mereka tidak buat, mereka tidak tahu di mana kedudukan mereka. Itu satu. Yang kedua, cikgu minta supaya SKPM Standard Quality at Sekolah ini digunakan sebagai satu panduan dalam pengurusan. Kita ada banyak panduan-panduan itu, tetapi ini yang utama. Okey, lepas tu yang ketiga yang paling penting sekali, kita nak melihat supaya mereka melihat perkara ini sebagai satu perkara yang berkaitan dengan return of investment. Maksudnya ROI. Maksudnya apa saja yang mereka laburkan itu berdapat benefit. Kita tak nak mereka mengeluarkan duit yang banyak, peruntukan yang banyak mereka gunakan, tapi tak membuahkan hasil. Tidak membuahkan hasil. Jadi kita nak melihat hasil yang kita sama-sama nak capai. Saya fikir kita patut meraihkan keunikan sekolah-sekolah seluruh Malaysia yang mana jumlahnya bukanlah sedikit. 10. Jadi mungkin dengan SKPM Kualiti at Sekolah ini dapat meraihkan lagi keunikan dan juga kelebihan sekolah-sekolah itu secara tersendiri. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Husin yang merupakan Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia sudi bersama-sama dengan kami. Terima kasih penonton Didik TV KPM sudi bersama-sama Bina Upaya Guru. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Didik TV KPM